Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, kita sambung pengajian kita pada muka surat 410 pada kata musannif rahimahullah al-khamisu al-jima'. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-khamisul jima' fa in jama'a fil umrati fasadat wa lazimahu itmamuha aw fil hajji qabla tahallulil awwali wa kana 'amidan mukhtaran fasada wa idza fasada wajaba alaihi itmamuhu wa yaqdihima wa yukhrijul kaffarata wa hiya badanatun thumma baqaratun thumma sab'u shiyahin thumma ta'amun biqimatil badanah thumma siyamun bi'adadil amdad thumma siyamun bi'adadil amdad. As-sadisu istiyadu sayd wa yahrumu saydul haramaini wa qat'u ashjariha wa qat'u ashjarihima 'alal muhrimi wal halal wa idza fa'ala syai'an min dhalika wajaba al fidyatu illa sayda haramil madinati wa syajaraha. Baik, itu matan yang berbaki daripada kitab Mukhtasar Latif. Dan perbincangan kita masih lagi dalam perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan semasa ihram. Jadi dalam kelas yang lepas kita dah kita dah sentuh beberapa perkara yang diharamkan, disebut 4, dan keempat-empat pengharaman tersebut termasuk dalam dam, tertib dan juga takdir ke takhyir. Lepasnya sekejap, takhyir kan. Baik. Jadi yang lepasnya kita tengok dam, takhyir wa takdir. Dam, takhyir dan juga takdir. Hari ini kita akan tengok lagi beberapa dua lagi perkara yang dilarang semasa ihram, dan kita akan lihatlah dia masuk dalam dam apa di antara keempat-empat dam tu. Jadi kita akan tengok slide, kita akan tengok balik keempat-empat keempat-empat kategori dam tu. Lepas tu ana akan syarahkan secara ringkas dan kita akan masuk kitab, dan ana akan ambil mana-mana yang nasa penting lah dalam kitab ni. Kita tak baca semua, kita cuba habiskan dalam masa 40 minit atau 45 minit insya-Allah. Lepas tu kita akan baca ni lah baca daripada awal kitab sampai akhir kitab. Baik. Okey. Jadi dam, bentuk-bentuk larangan sebelum ni kita dah lihat dah. Ada yang membahagikan kepada bentuk larangan kepada 5, iaitu larangan tentang pakaian, larangan tentang wangi-wangian, larangan tentang kecantikan, larangan tentang alam sekitar, dan juga larangan tentang hubungan jantina. Jadi di bawah larangan-larangan ni adalah apa dia perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan. Larangan tentang pakaian, lepas tu larangan tentang wangi-wangian, ada beberapa benda yang tak boleh. Larangan tentang kecantikan, ada beberapa perkara yang tidak boleh. Dan semua larangan-larangan ni yang tidak boleh dilakukan semasa ihram ni, begitu juga
orang yang meninggalkan wajib-wajib haji dan perkara-perkara yang dituntut dalam haji, semua tu akan termasuk ke dalam 4 jenis dam ni, iaitu dam tertib dan juga takdir, kemudian dam tertib dan ta'dil, kemudian dam takhyir dan takdir, dan yang keempat dam takhyir dan ta'dil. Baik, jadi dam tertib dan takdir, di antara kesalahan-kesalahan dia, ni kesalahan-kesalahan dia, itu yang disebutkan di bawahnya lah, ihram tamattu' dan juga ihram qiran. Jadi siapa orang yang melakukan haji dan cara nak buat haji kita sebut sebelum ni, seseorang tu boleh pilih untuk buat haji ifrad ataupun haji tamattu' ataupun haji qiran. Tapi sekiranya dia buat haji tamattu' dan qiran, dia akan kena dam. Dam tu nama dam apa? Dam tertib dan juga takdir. Bentuk dia punya apa ni? Apa yang dia perlu buat, bentuk apa ni? Bentuk denda dia tu, itu kita akan tengok sekejap lagi lah. Cuma ni nak bagi tahu bentuk-bentuk kita kata kesalahan yang kena dam tertib dan takdir. Jadi ni semua larangan-larangan lah. Tidak niat di miqat, luput wukuf, ataupun kita kata kesalahan lah yang kena dam tertib dan takdir. Jadi mungkin kita tertanya-tanya, adakah ihram dan tamattu' dan juga ihram qiran ni jadi satu kesalahan? Jadi ada ihram tamattu' dan qiran ni, dia kalau kita buat haji qiran dan juga haji tamattu', kita kena dam, kan? Tapi dia termasuk daripada perkara yang dibolehkan. Perkara yang kita kata dibolehkan. Sebab kalau kita buat dam tamattu' atau dam tamattu' pula, haji tamattu' ataupun kita buat haji qiran, maka di situ kita akan meninggalkan kalau kita buat haji tamattu', kita akan meninggalkan miqat haji yang sepatutnya. Miqat haji yang sepatutnya. Sebab orang yang buat haji tamattu' dia akan buat umrah dulu. Jadi bila dia datang daripada negara dia, contohnya kita daripada Malaysia datang daripada negara kita nak masuk Mekah. Jadi katalah kita masuk daripada Madinah, kita pergi Madinah dulu. Lepas tu kita nak masuk Mekah, kita akan niat ihram di Zulhulaifah ataupun disebut Abyar Ali, kan? Jadi kita kat situ kita tak ihram haji, tapi kita ihram Madinah. Lepas tu kita nak ihram haji ni bila? Kita akan ihram di Mekah nanti. Jadi kalau kita buat haji ifrad, kalau kita buat haji ifrad, dekat mana sepatutnya kita ihram haji? Sepatutnya kat Zulhulaifah. Jadi kita tak ihram di Zulhulaifah. Kita tak ihram di tempat yang sepatutnya lah. Begitu juga kalau buat haji qiran. Cuma haji qiran kita akan kita tidak kita tidak niat ihram umrah di tempat yang sepatutnya. Kalau kita ceraikan ataupun kita buat asing-asing antara umrah dan haji tersebut. Mana yang sebelum ni? Mana tak tulis ya? Asal macam tulis. Ni. Okey. Jadi dam tamattu', dam qiran dia termasuk daripada perkara wajib, perkara wajib haji dan juga perkara-perkara yang dituntut dalam haji. Dia terbagi kepada dua. Ada benda yang dibenarkan untuk kita meninggalkannya serta kena dam.
ada yang tidak dibenarkan untuk kita meninggalkannya, serta wajib dam juga. Jadi antara benda ataupun yang dibenarkan untuk kita tinggalkannya, itulah sepatutnya bila kita buat dam tamattu', sepatutnya kita akan niat ihram haji di miqat kita niat umrah tu. Tapi bila kita buat kita buat haji tamattu', kita tidak akan berlaku macam tu. Jadi kita akan meninggalkan tempat ihram yang sepatutnya bagi haji. Maknanya kita tak niat ihram di miqat. Ikut kan tak boleh. Tapi dalam masalah ni dibolehkan. Dibolehkan. Begitu juga dam qiran. Dah dia bagi dua lah. Ini dalam boleh tengok dalam apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab Al-Manasik. Kalau tak silap. Ana pun tak ingat dah nama kitab tu. Tak apalah yang ni. Okey. Kembali balik kepada tadi. Ni antara dia punya, kita kata sebab-sebab lah. Sebab-sebab yang kena dam tertib dan juga dam takdir. Yang pertama ihram tamattu'. Yang kedua ihram qiran. Buat haji qiran. Tidak niat di miqat. Luput wukuf di Arafah. Tidak mabit di Mina. Tidak mabit di Muzdalifah. Tidak melontar ke 3 jamrah pada hari-hari tasyrik. Dan yang terakhir tidak melakukan tawaf wada'. Jadi bentuk kesalahan-kesalahan ni dia kena dam tertib dan juga dam takdir. Yang kedua dam tertib dan ta'dil. Yang pertama bersetubuh sebelum tahallul awal, yang kedua bersetubuh sebelum tahallul umrah, dan yang ketiga dikepung atau ditahan daripada masuk Mekah selepas ihram. Dikenali sebagai ihsar. Dam ihsar. Dan yang ketiga dam takhyir dan takdir. Memotong atau mencabut rambut atau bulu, mengerat. Yang kedua mengerat, memotong atau mencabut kuku. Yang ketiga memakai pakaian yang dilarang semasa ihram. Yang keempat memakai bau-bauan. Yang kelima memakai minyak. Yang keenam melakukan pendahuluan persetubuhan. Yang ketujuh bersetubuh kali kedua selepas persetubuhan yang merosakkan haji atau umrah. Dan yang terakhir bersetubuh selepas tahallul awal. Ini yang kita ambil dalam pengajian yang lepas. Kan? Sebahagiannya ada disebut dalam 4 perkara yang dilarang tu. Kemudian yang terakhir dam takhir dan ta'dil, iaitu memotong, merosak atau mencabut pokok-pokok di tanah haram. Yang kedua memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah haram atau halal. Okey, kita pergi kepada yang pertama, dam tertib dan takdir. Jadi kesalahan-kesalahan dia seperti mana yang disebutkan. Kemudian apakah bentuk denda dia? Jadi dam tertib dan takdir, kena sembelih seekor kambing. Jika tak mampu, dia kena puasa 10 hari, 3 hari pada masa haji dan 7 hari setelah kembali ke tempat asal. Dan jika dia tidak mampu, maka dikeluarkan satu cupak makanan setiap hari selama 10 hari. Kira satu hari itu satu cupak. Ganti daripada puasa tu lah. Baik, apa makna tertib dan juga takdir? Tertib maksudnya kita tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan maknanya kena lakukan satu demi satu. Dia kena ikut tertib yang disusun ni lah. Yang pertama sembelih seekor kambing. Kalau tak boleh, baru boleh dia berpindah kepada perkara yang kedua. Itu maksud tertib. Melakukan satu demi satu mengikut tertib di atas. Tidak boleh dipilih atau diganti dengan yang lain kecuali apabila tidak mampu melakukannya. Kemudian apa pula maksud takdir? Maksud takdir bererti penentuan syarak sebagai gantinya tidak bertambah dan berkurang. Jadi selepas itu 10 hari itu benda yang syarak dah letak dah. Syarak yang dah letak dah, puasa 10 hari, 3 hari masa haji, 7 hari setelah kembali ke tempat asal. Nanti kalau kita tengok nanti dam takhyir dan ta'dil ataupun tertib dan ta'dil, kat situ syarak tak letak.
Tapi kita yang akan menilai harga seekor kambing tu. Contohnya harga kambing kita tak mampu untuk sembelih kambing. Jadi kita akan nilai harga kambing tu dan beli makanan. Jadi nilai harga kambing tu dia tak samalah. Dia kadang-kadang dia ada tahun ni bertambah harga dia, dan terkadang ada tahun harga dia berkurang. Jadi dia syarak tak tentukan apa-apa, cuma kita yang kena nilai sendiri. Dia bukan tak ada satu benda yang penentuan yang tetap. Itu makna ta'dil. Baik, jadi ini bentuk kesalahan bentuk denda dia lah, menyembelih seekor kambing. Jika tak mampu, puasa 10 hari, 3 hari pada masa haji, 7 hari setelah kembali ke tempat asal, dan terakhir dikeluarkan satu cupak makanan setiap hari selama 10 hari. Baik, yang kedua, dam tertib dan ta'dil. Dan tertib dan ta'dil, kalau kita tengok tadi ada dua bentuk kesalahan dia kan. Ada dua bentuk kesalahan dia. Ada tiga tadi anda datangkan. Dalam slide tadi ada tiga, iaitu bersetubuh sebelum tahallul awal, bersetubuh sebelum tahallul umrah, dan yang ketiga dikepung atau ditahan daripada masuk Mekah selepas ihram. Okey, ini bentuk kesalahan yang mana dikenakan dam tertib dan ta'dil. Cuma dia punya bentuk denda dia tak sama. Kita bahagikan kepada dua. Kalau bersetubuh sebelum tahallul awal dan bersetubuh sebelum tahallul umrah, dia punya denda dia agak berat. Nak berbanding dengan dam ihsar. Kita tengok bersetubuh sebelum tahallul awal dan bersetubuh sebelum tahallul umrah, siapa yang buat kesalahan ni, dia kena sembelih seekor unta. Dia kena sembelih seekor unta. Kalau dia tak mampu, nampak sini tertib. Bila tertib, dia tak mampu, baru dia akan berpindah kepada perkara yang selepas dia. Jadi dia kena sembelih seekor unta, tak mampu, barulah dia akan berpindah kepada sembelih seekor lembu. Tak mampu sembelih seekor lembu, maka dia akan berpindah kepada sembelih 7 ekor kambing. Tak mampu juga, baik, kita akan nilai unta. Di sini ta'dil ni. Makna ta'dil, kita akan nilai harga binatang yang sepatutnya disembelih. Kemudian dengan harga tersebut kita akan beli makanan. Kita tengok dengan harga tu kita dapat berapa jumlah mud, berapa jumlah cupak yang kita dapat daripada harga tersebut. Jadi katalah harga unta kita kata 5,000 ataupun 6,000. Okey, berapa jumlah mud yang kita dapat beli? Jadi jumlah mud itulah yang kita akan bagikan kepada fakir dan miskin. Ini yang keempat ni, membeli makanan dengan nilai seekor unta dan diberikan kepada fakir miskin. Yang ni pun dia tak boleh juga. Dia tak mampu juga. Duit tak ada. Maka kita akan nilai harga unta. Kita akan nilai harga seekor unta. Katalah 5,000 ataupun 6,000. Baik, dengan harga tersebut berapa jumlah cupak yang boleh dia dapat. Banyak agak cupak yang dia dapat tu. Berapa jumlah cupak yang dia boleh beli dengan harga 5,000 atau 6,000 tu. Katalah 1,000 cupak. Katakanlah 1,000 cupak. Jadi 1,000 cupak, 1,000 hari lah. Satu cupak menyamai satu hari. Maka dia kena puasa 1,000 hari. Dia kena puasa mengikut jumlah cupak yang dapat dibeli dengan nilai seekor unta. Tu ana bagi saja sebut 1,000 tu. Jadi boleh jadi kurang lagi. Tapi nak bagi tahu dia kena puasa ikut jumlah cupak yang dapat dibeli dengan nilai seekor unta. Ni yang kita kata dia punya kafarah ataupun bayar denda yang paling berat lah nak banding dengan yang lain-lain. Baik, yang kesalahan satu lagi dalam tertib dan ta'dil, iaitu dikepung atau ditahan daripada masuk Mekah selepas ihram, ihsar. Yang ni dia termasuk dalam tertib dan ta'dil, tapi bentuk denda dia lain.
Bentuk denda dia iaitu menyembelih seekor kambing. Sembelih seekor kambing. Kalau tak boleh sembelih seekor kambing, maka barulah berpindah kepada beli makanan dengan nilai seekor kambing tadi. Nilai seekor kambing tadi berapa? Jadi dengan nilai tersebutlah kita akan beli makanan dan kita diberikan kepada fakir miskin. Tak boleh juga nak beli seekor kambing. Jadi kita akan orang tu kena berpuasa ikut jumlah cupak yang dapat dibeli dengan nilai seekor kambing tadi. Jadi seekor kambing berapa ratus? $100 contohnya. RM400. Jadi dengan RM400 itu berapa banyak cupak boleh dapat? Jadi jumlah cupak itulah yang seseorang tu akan berpuasa. Hari dia ikut jumlah cupak yang dapat dibeli. Kalau lah dapat beli jumlah cupak 100 cupak setengah. 100 cupak, lepas tu satu hari tak cukup satu cupak, dapat setengah cupak, maka dia dikira satu cupak. Tak ada puasa setengah hari. Puasa, kena puasa juga tapi kena puasa satu hari. Okey, boleh faham? Okey, yang ketiga dam takhyir dan takdir. Dam takhyir dan takdir, apa maksud takhyir? Nak sebut tulis bawah tu, takhyir berarti boleh dipilih salah satu daripada perkara-perkara yang telah ditetapkan. Di tiga ni dah telah ditetapkan yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran dan Allah Taala sebut dengan lafaz au. Berbanding dengan takdir tadi, itu disebut dengan summa. Jadi au ditakhyir, kita boleh pilih. Boleh pilih sama ada nak buat yang pertama, nak buat yang kedua ataupun nak buat yang ketiga. Jadi kesalahan dia seperti yang disebut tadi, memotong atau mencabut rambut atau bulu, mengerat atau mengerat, memotong atau mencabut kuku sampai bawah tu. Jadi dia punya dam takhyir dan takdir. Itu seperti mana yang kita lihat sebelum ni lah dalam kitab tu kan. Iaitu dam takhyir dan juga takdir. Sembelih seekor kambing, atau dia boleh pilih, dia terus puasa 3 hari, dia tak mau sembelih, nak puasa 3 hari. Ataupun dia tak mau puasa, dia tak mau sembelih seekor kambing, dia nak bagi makan 6 orang fakir miskin, setiap seorang dia bagi 2 cupak. Itu dam takhyir dan juga takdir. Dan yang terakhir, dam takhyir dan ta'dil. Dam takhyir dan juga ta'dil. Sini buat nak sebut ta'dil, kat sana tadi tak ada tempat. Ta'dil bererti menilai harga binatang sembelihan dan digantikan dengan membeli makanan untuk diberikan kepada fakir miskin. Cuma beza kat sini, kita boleh pilih. Kita boleh pilih. Tadi tak boleh pilih. Takdir dan ta'dil tadi kita tak boleh pilih. Kita kena ikut step. Takhyir kita boleh pilih. Kesalahan dia memotong, merosak atau mencabut pokok-pokok di tanah haram. Yang kedua, memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah haram atau halal. Jadi bentuk denda dia kena sembelih binatang yang sebanding bagi binatang atau pokok yang dimusnahkan. Yang ni kena tengoklah, kalau binatang tu sebanding dengan lembu, maka dia kena sembelih lembu. Kalau binatang tu sebanding dengan kambing, dia kena sembelih kambing. Kalau binatang tu sebanding dengan unta, yakni pada bentuk atau rupa dia, secara bukan secara tepat lah, secara lebih kurang, maka dia kena sembelih unta. Seperti orang yang bunuh burung unta. Jadi burung unta, siapa yang bunuh burung unta, dia kena sembelih unta. Sedangkan yang ni burung. Yang ni tak burung, yang ni 4 kaki, yang ni 2 kaki. Tapi dia ada persamaan dia tu. Ada dari segi bentuk dia tu, ada benda yang dia nak sama dengan unta. Kan? Dengan leher dia panjang contohnya. Jadi dia nak sama dari segi surah tak ulama ataupun surah dan juga khilqah takriban, lebih kurang, bukan tahqiqan, bukan secara tepat. Kalau secara tepat memang tak tepat pun antara unta dengan burung unta. Jadi itulah, siapa yang bunuh burung unta, dia kena
kena puasa nasi Ramadan, kena sembelih unta. Baik, kalau dia tak mau sembelih, dia boleh beli makanan ikut nilai binatang yang sepatutnya disembelih. Sepatutnya dia kena sembelih lembu. Baik, dia tak mau sembelih. Dia nak beli makanan dengan nilai seekor lembu yang sepatutnya disembelih. Lepas tu dia bagi kat fakir miskin. Pun boleh juga, tak ada masalah. Ataupun dia nak puasa. Dia ni rajin puasa, memang dia kerap berpuasa, jadi dia kata aku nak puasa. Dia kata aku kena seekor kambing ya. Jadi seekor kambing ni tengok nilai seekor kambing itu. Dengan nilai seekor kambing dia boleh dapat berapa banyak cupak. Jadi jumlah cupak itulah dia akan puasa. Baik. Okey, habis keempat-empat dam tu. Harapnya jelas lah. Okey, kita masuk dalam kitab. Kata musannif rahimahullah, al-khamisu min muharramatil ihram al-jima'. Yang kelima daripada perkara-perkara yang diharamkan semasa ihram adalah jima'. Jima' fi qubulin atau duburin. Sama ada jima' tu di kubul ataupun jima' di dubur. Sama ada jima' ikut kita kata ikut laluan depan, laluan betul dia lah, ataupun belakang. Itu dosa dah pula. Satu dosa sebab dia jima' ketika ihram. Dan satu lagi dia dosa sebab dia jima' di dubur. Ada dua lah kesalahan kat situ. Mau nak bagi tahu, dua-dua haram lah. Dua-dua haram. Masalahnya dua-dua haram. Tak kira lah sama ada di kubur ataupun di dubur. Liqaulihi ta'ala fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi syahid kita pada kalimah rafath. Rafath dengan mana jima'. Rafath dengan mana jima'. Maksudnya janganlah kamu berjima' dan janganlah kamu buat perkara-perkara melakukan dosa-dosa, perkara-perkara yang mengakibatkan kamu jadi fasik, dan janganlah kamu berbantah-bantah fil hajj, pada ketika haji. Jadi ayat ni secara lafaznya kalam dia kalam khabari, tapi dari segi makna kalam dia kalam insya'i. Dia amar. Fala rafasa maksudnya la tarfusu. Wala tafsuku wala tujadilu. Maksud dia macam tu. Bawah tu pun dia ada sebut. Idh huwa khabar bimakna nahi. Yang tu diajarkan dalam ilmu balaghah lah. Baik. Kemudian fa in jama'a amidan aliman mukhtaran fil umrah, maka sekiranya dia jima' dalam keadaan sengaja, aliman dan dia tahu kata haram, mukhtaran dan sukarela fil umrah. Okey, jima' sama ada dia jima' ketika umrah ataupun dia jima' ketika haji. Ada dua, sama ada dia jima' ketika dalam umrah ataupun dia jima' ketika haji. Satu lagi, dia jima' ketika mana dalam umrah dan haji, iaitu orang yang buat haji qiran. Dua-dua sekali. Jadi kita boleh bagikan ada tiga lah. Jima' ketika umrah, jima' ketika haji, jima' ketika umrah dan haji. Macam mana umrah dan haji? Dia buat haji qiran. Dia niat dua-dua sekali. Okey. Jadi yang ni dia nak sebut yang pertama lah jima' ketika umrah, dalam umrah. Jadi fa in jama'a fil umrati qabla al-faragh min jami'i a'maliha, sebelum dia selesai, sebelum dia habis daripada semua amalan-amalan umrah, fasadat, rosak umrah dia. Umrah dia tak jadi. Katalah dia habis tawaf sakit perut. Balik dia buat tak sekali dengan isteri dia. Isteri dia buat dulu, dia buat kemudian, lepas tu dia tawaf, habis tawaf sakit perut. Dia kata aku balik hotel dulu lah, letih. Sa'i lagi. Balik hotel, berlaku jima' dengan isteri dia. Dia kata kan, rosak dia punya umrah tersebut. Lepas tu rosak umrah nak buat sekali lagi ke? Tak, dia kena selesaikan umrah dia tu. Ibadat haji dia tak sama macam ibadat lain. Kalau solat kita batal,
kita kena solat semula. Tapi haji tak. Haji kalaulah rosak haji kita, kita kena sempurnakan ibadat tu. Sebab Allah Ta'ala sebut wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Jadi kita dah masuk dalam ibadat haji, dalam ibadat umrah, rosak ibadat haji dan umrah tu kita tetap kena sempurnakan. Jadi sini umrah dia rosak, dia kata walazimahu itmamuha, dan lazim akannya untuk menyempurnakan umrah. Okey. Au jama'a fil haji qabla tahallulil awal, ataupun dia jima' pada ketika haji sebelum tahallul awal. Jadi jima' ketika haji ni kita boleh pecah dua lah. Jima' ketika haji sebelum tahallul awal, jima' ketika haji selepas tahallul awal. Yang ni dia nak sebut sebelum tahallul awal. Sebab ini yang merosakkan haji. Jima' ketika haji sebelum tahallul awal wa kana amidan. Dia sengaja aliman mukhtaran. Sama macam tadi, dia tahu kata haram dan sukarela, bukan kerana terpaksa. Fasada. Maksudnya fasadal hajju. Rosak haji dia. Rosak haji dia. Rosak haji, dia kena sempurnakan haji tu dan dia kena qada balik. Sama umrah tadi pun dia kena qada balik. Umrah tu tak jadi, dia kena, lepas dia selesaikan umrah yang rosak tadi tu, dia kena qada umrah tu. Haji pun sama, dia kena qada tahun depan. Ini jima' yang berlaku ketika haji sebelum tahallul awal. Cuma dalam syarah ni dia nak sebut pula jima' yang berlaku selepas tahallul awal. Dia kata wa amma law jama'a amidan aliman mukhtaran ba'da tahallulil awal, adapun kalau dia jima' dalam keadaan sengaja dan tahu kata haram dan juga sukarela ba'da tahallulil awal, selepas tahallul awal, wa qabla tsani, selepas tahallul awal sebelum tahallul tsani, fala yafsudul hajju, tidak rosak haji dia. Wa in haruma hadzal jima', dia kata dan jika jima' ni haram, perbuatan dia melakukan jima' selepas tahallul awal dan sebelum tahallul tsani, hukum dia haram tapi haji dia tidak rosak. Wa yajibu alaihi an yukhrija kafaratan, wajib katanya dia mengeluarkan kafarah. Apa dia kafarah? Wa yatakhyir. Ini hak takhyir ni hak mana? Takhyir ni orang yang jima' selepas tahallul awal sebelum tahallul tsani. Ni dia punya apa? Dia punya kafarah dia ataupun dam dia, dam takhyir tadi. Dam takhyir. Baina saum wal it'am wal dhabh kama taqaddama. Jadi dia boleh pilih lah sama sembelih seekor kambing, ataupun puasa 3 hari, ataupun bagi makan. Okey. Adapun kafarah ataupun dam bagi yang jima' sebelum tahallul awal dan jima' sebelum habis umrah ni, selesai umrah ni, dam dia dam apa ni, tertib wa takhyir, tertib wa ta'dil. Dia tak sebut lagi. Okey, sambung. Masalah tadi dia apa ni, haji dia rosak sebab dia jima' sebelum tahallul awal. Kata musannif wa idza fasada, dan apabila rosak, yakni apabila rosak haji, wajaba alaihi itmamuhu, wajib ke atasnya menyempurnakan haji itu, sama macam umrah tadi. Wajib sempurnakan haji. Wa yaqdihima, dan apa ni, wajib ke atas dia mengqada kedua-duanya. Jadi dia wajib qada umrah dan dia wajib qada haji. Dan qada itu atas jalan segera. Tak boleh bertangguh. Tahun depan dia boleh pi, dia wajib apa ni, pi untuk qada haji apa ni yang dirosakkan. Wa yaqdihima ay al-umrata wal hajja wujuban wa yajibu an yakuna al-qada'u 'ala al-fawr. Lepas tu wa yukhriju wujuban al-kaffarata 'ala al-fawr, dan wajib, dan dia keluarkan, dan dia wajib keluarkan kafarah atas jalan segera. Apa dia kafarah tu? Wahia badanatun summa baqaratun summa sab'u syiyah. Ni yang sebut tadilah. Dia apa ni, sembelih seekor
unta. Tak boleh nampak dia guna summa. Kalau tadi takhyir dia guna au, sini dia guna summa. Nak menunjukkan isyarat kepada tertib. Badanatun summa bakaratun. Kemudian bakarah. Summa tak mampu bakarah, sab'un syiyah. 7 ekor kambing. Yujzi'u kullun minhuma fil udhiyah. Dan apa ni, lembu ataupun kambing ataupun unta tu mestilah lembu, kambing, unta yang cukup syarat. Yang cukup syarat seperti mana dibahaskan dalam bab udhiyah, dalam bab korban. Boleh faham? Okey. Summa ta'amun biqimatil badanah. Kemudian kita kata beri makanan dengan nilai seekor unta. Kemudian siyamun bi adadil amdad. Kemudian berpuasa dengan jumlah mud. Alright. Sana. Masuk lah. Masuk lah. Tak apa, tutup lah. Tutup lah. Tak ada apa lah. Sejuk lah. Nak bagi sejuk lah. Summa siyamun bi adadil amdad. Kemudian berpuasa mengikut jumlah mud yang dapat dibelilah, yang dapat dibeli dengan harga seekor unta. Ay yasumu an kulli muddin yauman fi ayyi mawdi'in syaa. Pada di mana-mana tempat dia nak puasa, tak syarat dia berpuasa di tanah haram. Lepas tu kata fala budda minat tartib fi hadhihi al-kafarah fala yajuzul udul anil badanah ila al-baqarah illa indal ajzi anha wa kadzal kalam fi baqiyatil maratib. Dia kata, dan kata tak dapat tidak daripada tertib pada kafarah ini. Dia kata tidak boleh, tidak harus, ini tidak boleh dia berpaling daripada unta kepada selainnya, kepada baqarah, kepada lembu, kecuali ketika lemah daripada unta. Begitulah al-kalam fi baqiyatil maratib. Begitulah pada martabat-martabat yang lain pun macam tu juga. Tak boleh baru dia akan berpindah kepada perkara yang selepas. Walhasil khulasahnya annahu yajibu ala man afsada hajjahu bil jima' thalathatu umurin itmamun nusuk wal qada' alal fawr wal kafarah. Khulasahnya wajib ke atas orang yang merosakkan haji dia dengan sebab jima' 3 perkara. Yang pertama, dia kena sempurnakan ibadat dia. Yang kedua, dia kena qada', dia kena segera qada' ibadat yang dirosakkan. Dan yang ketiga, dia kena kafarah. Baik, habis. Yang keenam, perkara yang diharamkan yang disebut dalam kitab ni adalah berburu. Berburu binatang binatang buas. Baik, yang keenam disebut istiyadus sayd. Istiyadus sayd liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang perburuan sedangkan kamu dalam keadaan ihram. Dan binatang perburuan yang mana yang diharamkan, baik, ada 3 kait penting lah. Ada 3 kait penting tentang binatang perburuan ni yang haram untuk diburu. Yang pertama disebut kat sini, dia kata wa quyudus saydil muharram 'alal muhrim salasah. Yang pertama kaunuhu barriyan. Yang pertama binatang perburuan tu binatang perburuan darat. Yang kedua wa kaunuhu wahsyiyan. Binatang yang liar, wahsyi, bukan binatang yang jinak. Bukan binatang yang jinak. Maksud binatang liar tu dia memang jenis binatang yang liar walaupun dia dah jadi jinak.
Katalah ada binatang ni dia dah jinak, tapi dia sebenarnya memang jenis binatang ni jenis binatang yang liar. Jadi dia hukum binatang wahsy juga, hukum binatang liar juga. Okay. Ataupun binatang tu jinak. Binatang tu jinak, dia jenis dia memang jenis jinak, tapi tiba-tiba sekok ni dia jadi liar. Maka hukum dia bukan hukum binatang liar. Hukum dia hukum binatang jinak. Dia tengok kepada jenis binatang tersebut. Jadi kait yang kedua, binatang tersebut yang haram untuk diburu tu, satu binatang tu yang datang binatang darat, kemudian binatang tu binatang liar, dan yang kedua binatang tu binatang yang dimakan. Kaunuhu ma'kulan. Kaunuhu ma'kulan. Jadi binatang yang tidak dimakan itu tak termasuklah dalam ni. Jadi kalau binatang binatang buruan laut, maka itu tidak jadi masalah. Ataupun binatang tu binatang yang jinak pun sama juga, tidak jadi masalah. Boleh. Baik, kemudian yang lebih-lebih itu boleh baca. Kemudian wa yahrumu saydul haramain, dan haram berburu di dua tanah haram. Apa maksud dua tanah haram? Maksud dua tanah haram, tanah haram Mekah dan juga tanah haram Madinah. Wa qat'u asjarihima, dan haram untuk memotong pokok-pokok di kedua-dua tanah haram. Tanah haram Mekah dan juga tanah haram Madinah. Haram kita berburu di kedua-dua tanah haram ni, dan haram wasana Sayyidina Muhammad, dan haram untuk memotong pokok-pokok di dalam kedua-dua tanah haram ni. Pengharaman ni ke atas siapa? Alal muhrimi wal halal, atas orang yang dalam keadaan ihram dan bukan orang yang dalam keadaan ihram. Muhrim dan juga halal, dua-dua tak boleh. Dua-dua tidak boleh. Tentang berburu. Adapun yang atas tadi ni kita kata haram berburu binatang haram untuk memburu binatang perburuan bagi orang yang muhrim dalam keadaan ihram. Lepas tu yang kita sebut bawah ni pula haram berburu di dalam dua tanah haram. Kan? Okey. Jadi cakap macam mana ni? Jadi orang yang halal, dan kalau dalam tanah haram memang tak boleh langsung. Sama ada orang tu halal ke haram memang tak boleh. Tapi bila dia keluar daripada tanah haram, dia duduk di tanah halal, orang yang halal boleh berburu binatang-binatang, dia boleh berburu binatang-binatang yang ada tiga kait yang di atas tadi tu. Adapun orang yang dalam keadaan ihram, dia tidak boleh berburu di binatang-binatang yang disebut tadi. Itu beza dia lah. Adapun dalam tanah haram memang tak boleh, sama ada halal ke ataupun haram ke. Ada orang yang dalam keadaan halal ataupun dalam keadaan ihram, dia memang tidak boleh berburu di tanah haram, sama ada tanah haram Mekah ataupun tanah haram Madinah. Lepas tu ada perincian dia. Kemudian dia kata lagi wa idza fa'ala syai'an min zalika, dan apabila dia melakukan sesuatu daripada yang tersebut tu, apa dia yang tersebut tu? Apa dia zalika? Apa dia telah melakukan sesuatu daripada yang tersebut? Maksudnya apabila dia telah berburu di tanah haram Mekah dan dia telah berburu di tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Kita faham kat sinilah wa idza fa'ala syai'an min zalika. Apabila dia telah melakukan sesuatu daripada yang tersebut tadi, berburu di tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah, dan memotong pokok di tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah, wajabatil fidyah, tu wajib fidyah.
dia kena fidyah lah. Dia masuk dalam dam apa? Dam takhyir dan juga ta'dil tadi. Tu kefahaman awal. Maknanya kita borong semua. Siapa yang buat semua tadi tu. Siapa yang buat semua tadi, sama ada di tanah haram Mekah ataupun tanah haram Madinah. Lepas tu di akhir ni dia istisnakan. Illa sayda haramil Madinah wa syajaraha. Kecuali berburu di tanah haram Madinah dan mencabut pokok di tanah haram Madinah. Ni istisna lah. Maksudnya tak kena fidyah. Tak kena denda tu. Haram, tapi dia kena fidyah, tidak kena. Boleh ha? Allah SWT saya normal. Minta maaf kalau tak teratak sikit. Jadi khulasah dia, berburu di tanah haram Mekah dan juga tanah haram Madinah, kedua-duanya haram. Cuma beza dia, kalau berburu di tanah haram Mekah kena fidyah, kalau berburu di tanah haram Madinah tak kena fidyah. Begitu juga masalah cabut pokok. Kalau cabut pokok ke ataupun musnahkan pokok di tanah haram Mekah kena fidyah. Kalau di tanah haram Madinah tidak kena fidyah. Dua-dua haram, cuma beza dia dari segi fidyah. Itulah wa idza fa'ala syai'an ay as-sayd ay min zalika min as-sayd aw qal'i nabatil haram aw qat'ihi wajabal fidyatu wa fiha tafsil. Jadi padanya tafsil lah tentang fidyah tersebut. Secara ringkasnya yang kita sebut yang tadilah dia kena sembelih binatang sama macam binatang perburuan tadi. Kalau binatang perburuan, dia sembelih binatang tu, dia ada binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuh tu. Jadi binatang tu lah yang dia kena sembelih. Burung unta kena sembelih unta kan. Ataupun dia buru binatang yang besar dia macam lembu, jadi dia kena sembelih lembu. Ataupun binatang kecil yang macam kambing, kena sembelih kambing. Sama juga bab pokok ni. Kalau pokok kecil, kambing. Ada pokok besar, lembu. Macam itulah dia ada tafsir dia lagi yang anak tak sebut di sini. Tu antum boleh baca di dalam tu, dia ada sebut sikit. Dan boleh tengok juga kitab-kitab yang lain yang mungkin ada lebih tafsir lagi tentang masalah ni lah. Lepas tu yang lain tu samalah macam dalam slide tadi. Kalau dia boleh pilih sama ada dia nak sembelih ataupun dia nak beli makanan dengan nilai binatang yang patut dia sembelih itu, ataupun dia berpuasa ikut jumlah cupak yang dapat dibeli dengan nilai seekor binatang yang sepatutnya disembelih itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada salah silap tu tolong perbetulkan. Agak tak tersusun sikit. Baik. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Sekejap. Kita berhenti setakat ni. Lepas tu kita akan baca kitab ni lah daripada awal sampai akhir. Saatlah bagi ana 2 minit.